wabarakatuh. Quote of the day bersama dengan Atuk hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat Hari Raya. Selamat menyambut Aidilfitri. Ya, Syawal masih dalam waktu, dalam bulan Syawal. Allahu Akbar. Ada yang masih lagi meneruskan rumah-rumah hari raya. Rumah raya. Setelah selesai di kampung masing-masing, kemudian buat pula rumah mereka di bandar-bandar, di kota-kota, terutamanya hari Minggu. Hari ini Monday. Ada yang sudah hari ini 1 hari bulan 1 Mei. Ramai yang buat rumah terbuka menyambut Aidilfitri. Memang banyak ni. Banyak. Kuala Lumpur sibuk ni. Sibuk. Siapa yang sudah puasa 6, sudah hari raya, tahniah. Tahniah siapa yang sudah puasa bulan Syawal cukup 6 hari, tahniah. Alhamdulillah. Ya, Pak Long Kajang join masih. Terima kasih banyak. Jangan kasih banyak bersama dengan Atuk hari ini. Sembang-sembang pagi hari ini. Jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada dibakar oleh api neraka. Allahu Akbar. Itulah tajuk kita hari ini, Quote of the Day bersama dengan Atuk. Sembang-sembang pagi hari ini bersama dengan Atuk. Tajuk cukup menarik. Hidup berkeluarga. Bermula daripada satu pasangan, berkembang, dapat anak, berkembang, dapat menantu, berkembang, dapat besan, berkembang, dapat cucu, berkembang lagi, sampai cicit-cicit. Entahlah sempat ke tak tengok cicit. InsyaAllah sempat kot. Allahu Akbar. Quote of the day hari ini. Selamat Hari Raya, selamat bercuti. Hari ini hari libur. Hari libur. Ialah hari libur, hari labor. Hari buruh, bercuti hari ini. Hari ini hari bercuti. Sembang-sembang pagi bersama dengan Atuk hari ini hari bercuti. Berhad-had sambil mendengar Quote of the Day bersama dengan Atuk. TikTok. Jangan lupa melawat kedai Atuk. Kedai our shop. Atuk, kedai Atuk. Sembang-sembang pagi hari ini. Kedai Atuk. Mana kedai Atuk? Kedai Atuk. App produk dulu. Masuk ke produk. Beg kuning. Sila tengok beg kuning. Beg kuning. Itu dia beg kuning. Ni. Tag. Itu beg kuning. Sama-sama pagi hari ini, jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Jaga keluarga kita daripada api neraka. Sungguh luas makna ni. Sungguh luas sekali maknanya. Jagalah dirimu daripada dibakar oleh api neraka. Jaga dirimu daripada dibakar oleh api neraka. Berat bro. Berat. Sembang-sembang pagi hari ini. Sembang-sembang pagi hari ini. Lindungilah keluargamu dari dibakar oleh api neraka. Ya ayyuhallazina amanu anfusakum wa ahlikum nara. Itulah tajuk kita hari ini. Jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Sembang-sembang pagi bersama dengan Atuk. Sama. Dia merupakan satu tugas terberat dari seorang suami adalah menyelamatkan isteri dan anak-anaknya dari azab api neraka. Berat ni. Berat dan tidak menjadi tanggungjawab isteri menjaga anak. Ni dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 66. Ini tanggungjawab laki-laki. Berat. Bukan tanggungjawab suami, bukan. Berat bro. Berat. Maknanya
Apabila sebut dibakar api neraka, jangan membiarkan dirimu dan ahli keluargamu sentiasa membuat dosa, membuat perkara-perkara ingkar, perkara-perkara mungkar yang boleh membawa kepada terjerumus dalam api neraka. Kau update day hari ini. Sembang-sembang pagi bersama Ngatuk. Maka kita berusahalah jauhkanlah keluarga kita supaya tidak dibakar oleh api neraka. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhaki Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Itulah dalam surah At-Tahrim. Ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran, bro. Ya ayyuhallazina amanu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada dibakar oleh api neraka. So macam mana nak buat tu? Macam mana nak elak ni? Macam mana? Itu yang penting. Itu yang penting. Sama-sama pagi bersama dengan Tok hari ini. Hari ini sudah masuk bulan Mei, 1 Mei. 1 Mei. Sudah masuk 1 Mei. Sekejap je, masa berlalu cepat. 1 Mei. Sama-sama pagi hari ini 1 Mei, hari cuti seluruh negara. Hari libur. Hari libur. Rakan-rakan dari Jakarta. Jakarta, terima kasih. Dari Bandung, terima kasih juga. Dari Medan, terima kasih. Rakan-rakan dari Indonesia, Papua, yang paling jauh, Papua. Ujung sana, Sulawesi, Kalimantan, Ibu Kota Baru Indonesia, Nusantara di Kalimantan, Pulau Borneo, pulau ketiga terbesar di dunia ialah Pulau Borneo. Pulau ketiga terbesar di dunia. Bercantum, ada Sarawak, ada Sabah. Itulah hebatnya. Tempias, Pulau Borneo akan menjadi sebuah pulau yang maju. Termasuk Sabah dan Sarawak. Maju. Jangan risau. Akan berlaku kejayaan yang luar biasa yang dilakukan oleh kerajaan Indonesia untuk membangunkan Pulau Borneo dengan wujudnya kota baru, kota Nusantara, ibu kota Nusantara. Sama-sama pagi hari ini, jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada dibakar oleh neraka. Itu warning daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada sang suami, bukan kepada isteri, bukan kepada suami. Banyak yang sibuk mengejar harta hingga melupakan keluarga. Tak sempat, busy nak pergi office, tak sempat, busy business, tak sempat, busy meeting, sibuk. Padahal tanpa kita sedari, keluarga ialah harta yang tidak ternilai indahnya kebersamaannya. Sebenarnya harta yang paling besar yang kita duk kejar, harta tu itu belum tentu ada nilai. Belum tentu. Bisa membuat keluarga bahagia adalah salah satu momen paling membahagiakan dalam hidup kita. Alangkah happynya seorang bapa berjaya membahagiakan keluarga. Happy bro. Happy Niza. Salah. Sabariah. Terima kasih contohnya tu. Jika kita ikhlas dalam berupaya untuk kebahagiaan keluarga kita, Tuhan akan memudahkan dan menunjukkan jalan. Suami yang baik ialah suami yang baik kepada isterinya. Bapa yang baik ialah bapa yang baik kepada anak-anaknya. Hebatnya. Tapi ramai orang suami yang baik, lelaki yang baik kepada isterinya, tetapi lebih baik kepada girlfriendnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Keluarga yang baik dibangun dengan cinta. Cinta, I love you, fall in love. Keluarga yang baik dibangun dengan cinta, dimulai dengan kasih sayang dan dipelihara dengan kesetiaan. Dipelihara. Setia kena pelihara, setia. Setia itu penting. Hilang cinta, ada setia, okey lagi, selamat. Hilang cinta, hilang kasih sayang, ada setia, okey lagi, selamat. Tapi kalau sudah tidak ada setia, bye-bye. Bye-bye lah. Bye-bye. Hari ni kita pakai perfume sikit. Kita pakai Kasturi Duha. Pakai Kasturi Duha, kita semburkan di
di sini, di nadi. Wow, sedap je bau. Kita sembur di nadi. Sembur di nadi begini dan kita tanya sikit. Tanya sikit kena letak di belakang telinga. Letak di belakang telinga. Letak pula. Wow, semerbak. Memang semerbak. Semerbak kasturi duha. Sekarang waktu duha. Siapa yang belum solat sunat duha, pergi solat dulu. Pergi solat dulu. Buat dua okey. Empat bagus. Enam terbaik. Lapan itu yang baru. 12 cantik. Aku update day hari ini. Sema-sema pagi bersama dengan tu perfume duha. Allahu Akbar. Menarik. Jangan takut mencuba hal yang baru. Untuk mencapai impianmu. Tapi ingatlah, tak peduli ke mana kamu pergi, keluarga adalah tempatmu kembali. Keluarga adalah tempat engkau kembali. Sema-sema pagi hari ini, terima kasih. Siapa buat pembelian? Pembelian ada package. Siapa yang nak hadiah bersedekah, wakaf kepada masjid. Cantik sangat. Buat pahala. Beli satu, beli dua, beli tiga atau berapa pun, ambil letak kat masjid. Satu masjid, satu masjid, satu musalla, satu wakaf. Wakaf. Setiap kali orang mengenakan perfume duha, maka kita mendapat pahala. Rantai pahala. Ini yang dikatakan smart ibadah. Dengan modal yang kecil, pahala yang bertimbul-timbul. Boleh menggunakan, ambil kesempatan. Kalau bagi RM20 kat masjid, berapalah sangat kan? Collection beribu-ribu. Tapi letaklah kasturi duha di masjid yang berdekatan dengan anda. Atau di mana-mana saja. Atau bekal. Buat bekal dalam kereta. Jumpa masjid, letak kasturi duha. Jumpa masjid, letak kasturi duha. Cantik kasturi duha. Itulah yang penting kepada kita. Jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Dibakar oleh api neraka. Berat ni. Maknanya apa? Apabila nak elak daripada dibakar oleh api neraka, bagi wanita itu mudah. Dia hanya mentaati Allah dan mentaati suami. Maka dia selamat. Dia boleh masuk syurga. Pilih mana-mana syurga dia nak. Bagi seorang isteri, tugasnya dua saja. Pertama, taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada suami. Dijamin syurga. Taat kepada Allah itu apa makna? Maknanya dia solat wajib tak pernah tinggal. Maknanya apa? Puasa tak pernah tinggal. Tak puasa sunat tak apa. Solat tak ada solat sunat tak apa. Dan dia setia kepada suami. Suara tak pernah tinggi, tak pernah ingkar. Seperti mana Asyah dengan Firaun. Maka dia akan dapat pilih pintu syurga mana nak masuk. Allahu Akbar. Hebatnya seorang wanita. Seorang wanita yang bernama isteri, peluang untuk masuk syurga begitu luas dengan syarat taat kepada Allah. Wa'atiullah dan taat kepada suami. Taat kepada suami. Itulah yang penting. Yang penting. Tak susah. Tak payah bangun tahajud, tak payah. Tak payah baca Quran 30 juz satu hari, tak payah. Tak payah puasa hari-hari, tak payah. Hanyalah solat 5 waktu yang cukup. Puasa bulan Ramadan dan taat kepada suami. Seperti mana Khadijah tidak pernah meninggikan suara dengan Rasulullah. Itulah ibu syurga. Seperti mana Fatimah patuh kepada suaminya Sayyidina Ali. Itulah ibu syurga. Seperti mana Maryam, orang yang mendapat cerca, caci, fitnah sebagainya karena konon mengandung anak haram, tetapi itulah ibu syurga. Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah suka kepada orang-orang yang sabar. Ya Wan, Assalamualaikum Jimat tu. Waalaikumsalam. Terima kasih Jumaat tu. Sama-sama pagi hari ini, jagalah dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka. Tapi ramai keluarga sekarang yang kaya raya sibuk nak membahagiakan keluarga masing-masing. Yang tak ada kereta bagi kereta, yang tak ada rumah bagi rumah, yang tak ada helikopter bagi helikopter. Sibuk. Sabar nak membahagiakan anak. Sebenarnya bahagia di dunia ini sementara. Yang bahagia sebenar di akhirat, dalam syurga. Syurga itulah kebahagiaan yang sebenar, yang hakiki, yang kekal. Tapi ramai orang sibuk mencari harta, tidak memberi pendidikan agama. Sehinggalah
mereka tidak solat. Na'udzubillah. Mereka tidak solat. Mereka tidak pandai baca Al-Quran. Mereka tidak pernah berzikir di bibirnya. Allahu Akbar. Rugi. Maka itu bukan kebahagiaan yang diberi kepada anak-anak. Itu menjahanamkan anak. Ramai orang memberi harta konon untuk kebahagiaan. Sebenarnya itu untuk menjahanamkan anak. Rasulullah tidak pernah tinggal harta kepada anak-anaknya. Tidak. Tok Mat, dah solat duha ke? Sudah, atuk dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Wan. Atuk sudah. Buat 4 je. 4. Atuk sudah. Biasanya kalau belum mula, mesti atuk start. Sebab kalau tidak, atuk melerik-lerik sampai ke 12. Nak habis lah. Itulah. Itu disiplin. Mesti dijaga. Alhamdulillah. Disiplin mesti dijaga, Wan. Solat first. Sebelum buat benda-benda lain, solat first. Solat first. Biarlah kita lambat ke, kita rugi ke, kita apa ke, orang nak kata apa ke, mesti solat dulu. That's prinsip. Alhamdulillah. Maksimum berapa rakaat duha? 12. Rasulullah buat sampai 12. 12 maksimum. Siapa yang buat 12, ganjarannya Allahu Akbar. Ganjarannya Allahu Akbar. Allah menyediakan sebuah istana emas berlantaikan plywood. Mana berlantai plywood? Berlantaikan permata di syurga. 12 rakaat. Ya, 12. 12 rakaat. Allahu Akbar. Hebat orang yang buat 12. Hebat. Kalau tahajud berapa rakaat pula tu? Tahajud tidak ada had. Paling kurang 2 rakaat. Paling kurang 2 rakaat. Nak buat 4 boleh, 6 boleh, 8 boleh, 12 boleh, 20 boleh, 30 boleh. Tak ada had. Tak ada had. Tapi Rasulullah juga buat 12. 12. Tapi tak ada had. Boleh pergi. Boleh pergi. Kalau ada kudrat, dan iradat. Teruskan. Teruskan tahajud. Teruskan tahajud. Allahu Akbar. Tahajud. Beres. Sembang-sembang pagi hari ini, tajuk kita cukup menarik hari ini. Jagalah dirimu daripada dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Kenapa Allah tidak kata jagalah dirimu daripada kemiskinan? Tak ada. Tak ada. Jagalah diri keluargamu daripada miskin. Tak ada. Tapi dia suruh jaga daripada api neraka. Api neraka. Adakah kekayaan itu boleh menghindarkan dia masuk neraka? Belum tentu. Belum tentu. Tapi yang pasti Al-Quran dan hadis itu yang boleh menghalang daripada kita atau ahli kita masuk neraka. Rasulullah tidak meninggal harta. Walaupun Rasulullah ketua kerajaan pada masa itu. Perdana Menteri, Presiden, Sultan, Raja, whatever lah. Disebut apa pun. Itulah Rasulullah. Menguasai sebuah kerajaan Islam yang besar. Tetapi Rasulullah wafat. Tidak meninggal harta sedikit pun. Kepada anaknya Fatimah dan cucunya. Tak ada. Itu Rasulullah. Tapi sekarang, orang sekarang, pemimpin sekarang, Allahu Akbar. Menipu, berbohong itu biasa. Na'udzubillah min zalik. Tak takut api neraka. Tak takut langsung. Tak takut langsung. Ya Allah, berilah hidayah kepada mereka-mereka ini. Mereka yang berbondong-bondong. Rasuah. Rasuah. Ya Allahu Akbar. Ya Allah. Tapi apabila dia kena kifarah, apabila dia kena istidraj, dia rasa dia kaya, Allah sayang dia. Tidak. Orang yang istidraj ni, kalau dia dengan rasuah, dengan menipu, menyalahguna kuasa, dia akan istidraj makin jauh dengan Allah SWT. Tapi dia pergi haji 1 juta kali pun tak masuk. Tak jadi apa. Duit haram, bro. Haram, bro. Haram, bro. Haram. Allahu Akbar. Orang yang muka tak malu berbohong. Orang yang muka tak malu, tak malu berbohong, bercakap bohong, itulah syaitan bertopengkan manusia. Sembang-sembang pagi bersama dengan Tok hari ini. Jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Keluarga adalah tempat terbaik untuk kita belajar tentang sebuah pengorbanan. Kepada siapa lagi kalau tidak kepada keluarga kita. Pengorbanan seorang ibu kepada anak-anaknya. Pengorbanan seorang isteri kepada suaminya. Pengorbanan seorang bapa kepada isteri dan anak-anaknya. Kalau isteri ramai, pengorbanan seorang suami kepada isteri. Besar pengorbanannya. Besar. Pergi keluar rumah pagi, balik petang. Begitulah hari-hari.
terima gaji bayar hutang. Hari-hari, bro. Tapi pastikan jaga anakmu, isterimu daripada dibakar oleh neraka. Anak tertutup aurat tak boleh. Anak tak solat tak boleh. Tak boleh. Mesti dipaksa, tak boleh. Isteri tak tutup aurat tak boleh. Tak boleh, bro. Tak boleh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tunjukkan senyum di hadapan orang banyak, tetapi menangislah di hadapan sahabat. Pengorbanan di hadapan keluarga dan rasa bersyukur di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata-kata mutiara yang hebat, ya, menjadi pegangan kita, menjadi panduan, panduan kita. Tunjukkan senyummu di hadapan banyak orang. Di media sosial ni tunjuk senyummu. Di media sosial ni kamar awal, ya. Assalamualaikum tu, selamat hari raya. Maaf zahir dan batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bos, Tuan Haji Kamar. Tu, selamat hari raya. Sama-sama. Nampak yang hitam ni, Haji Kamar? Inilah kasturi. Wangi kasturi. Formula Atuk. Tapi Atuk tidak namakan kasturi kijang. Atuk namakan kasturi duha. Sebab apa? Sebab sempena dengan masuk kuliah duha. Bila masuk kuliah duha, kenakan perfume kasturi. Kenapa Atuk pilih kasturi baunya? Sebab kasturi lah yang paling disukai, wangian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Kata Anas bin Malik. Anas bin Malik ni adalah anak angkat Rasulullah. Ialah setiausaha sulit yang paling lama kepada Rasulullah. Dan perawi hadis, beribu-ribu perawi hadis. Itulah Anas bin Malik. Dia kata wangi yang paling disukai oleh Rasulullah ialah kasturi. Jadi apabila kita mengenakan di badan kita bauan kasturi, maka baungan kita itulah, bau itulah yang disukai, yang ada di badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat Rasulullah, ingatlah kasturi. Wow, cantik kan? Beli kasturi, dapat bau wangi dan dapat pahala kerana mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada dibakar oleh api neraka. Allah tidak kata jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada kemiskinan. Tidak. Tapi bagi pemimpin yang sekular, dia kata kita mesti hapus kemiskinan. Mana mungkin boleh hapus kemiskinan? Miskin dan kaya ini adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahil boleh hapus miskin. Mustahil. Tak boleh dihapuskan. Dihapuskan. Miskin itu adalah satu elemen penting dalam soal beribadah. Kerana ada orang miskin lah, maka orang kaya dapat buat pahala. Itu contoh. Dan kerana ada orang miskin lah, maka orang yang tidak mempedulikan orang miskin mendapat dosa. Jadi dengan ada orang miskin, ada yang dapat pahala, ada yang mendapat dosa. Itulah hakikatnya. Jangan main. Ada orang kaya dapat pahala, ada orang kaya dapat dosa. Jangan pukul rata kalau bila kaya itu semuanya bahagia. Ada orang kaya tidak bahagia. Dia sanggup jadi miskin semula. Sebab dia kata masa aku miskin aku bahagia. Bila aku dah kaya aku tak bahagia. Jadi kebahagiaan itu bukan terletak kepada kekayaan. Itulah. Jadi apabila kita senyum, tunjuklah di media sosial. Macam TikTok ni. TikTok. Senyum tu. Senyum sama. Bila kau nak senyum, tunjuklah di TikTok. Di TikTok, tunjuk senyum. Tapi apabila kau nak menangis, carilah sahabat. Tangislah kuat-kuat sahabat. Tetapi jika engkau nak mengorbankan apa saja. Berkorban apa saja. Depan keluarga. Dengan keluarga memang berkorban. Sanggup tak makan. Pakaian raya, beli anak-anak dulu, bapak tak beli lagi. Untuk bayar yuran sekolah, berkorbanlah untuk keluarga, bukan untuk orang lain, bukan, untuk keluarga dulu. Tetapi jangan lupa akhirnya bersyukurlah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah penghujung dalam hidup kita ini adalah Allah. Itulah hujung dalam hidup kita ini. Hujung-hujungnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala.
Jangan lupa kepada Allah. Allah kata kau ingat aku ingat kau. Allah kata begitu. Jadi sebab itulah untuk kita tidak lupa walaupun sesaat dengan Allah, kita sentiasa buat sesuatu dengan memulakan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa pun kita nak buat, mestilah baca Bismillah. Perfume. Perfume kasturi duha. Nak buka prep, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau selawat lagi bagus. Selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga wangi kasturi ini sama wanginya dengan yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru bagus. Ya Adnan Muhammad. Apa khabar bro? Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya, selamat Hari Raya. Semoga Allah merahmati kita semua pada pagi ini. Amin. Amin. InsyaAllah, insyaAllah. Rahmat Allah itu besar, banyak, tidak terhingga. Siapa pun akan dapat, insyaAllah. Mendoakan supaya kita dapat. Kau ada day hari ini. Sema-sema pagi bersamaan dengan hari buruk. Hari cuti, hari libur. Libur hari ini. Libur hari ini. Libur hari ini. Iaitu hari 1 Mei. 1 Mei, hari cuti. Ada bersama keluarga. Ramai orang buat rumah terbuka menyambut Aidilfitri. Ramai sangat. Bagus sangat. Jam Kuala Lumpur. Kuala Lumpur jam. Yalah, tak jam macam mana. Orang ceras nak pergi Kelang. Nak pergi Kelang, rumah terbuka Kelang. Orang Setia Alam, Shah Alam. Nak pergi Ampang, kemudian orang Seremban. Nak pergi mana? Batam Berjuntai. Bukan nama Batam Berjuntai dah. Nama apa tak tahu. Nak pergi. Jadi cross. Bila berlaku cross traffic, maka jam lah. Nak buat macam mana kan? Itulah sebuah kehidupan. Cantik sebuah kehidupan. Sesibuk apapun kamu, sejauh apapun kamu, kalau keluarga merupakan tempat kamu pulang. Sesat mana pun kau terpedaya oleh sesiapa pun, oleh wanita ataupun lelaki, maka jangan lupa kembalilah kepada keluargamu. Keluargamu sedang menantimu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Liburan terbaik bukanlah soal kemewahan. Liburan. Dapat cuti pun liburan. Liburan terbaik bukan soal buang juta-juta. Liburan terbaik bukan soal kekayaan yang limpah ruah. Tetapi soal kebersamaan di tengah-tengah keluarga tercinta. Itulah kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan terletak kepada jokong emas yang bertimbun-timbun. Tidak. Tetapi terletak kepada kebersamaan dalam keluarga itu sendiri. Happy bukan milik orang kaya. Bukan. Happy. Happy ini milik siapa saja, termasuk orang miskin. Orang miskin lebih happy daripada orang kaya. Betul kan tu? Ada bukti ke? Ada lah. Kamar Awang apa khabar? Nama baru. Bestari Jaya, Batam Berjuta. Bestari Jaya. Terima kasih. Terima kasih saya. Batam Berjuta. Tapi kita orang lama ni ingat Batam Berjuta lah. Nama baru Bestari Jaya. Nama baru ya, Bestari Jaya, betul. Tapi tak ingat lah. Ingat Batam Berjuta lah. Dah 60 tahun duk kenal Batam Berjuta. Batam Berjuta. Duk kenal kita Batam Berjuta. Libur, hari ini libur. Jadi kebersamaan dalam keluarga itu penting. Bukan kekayaan yang boleh menjadikan kita liburan. Bukan. Tetapi kebersamaan. Titik persamaan. Tolak ansur dalam keluarga. Atau ada bukti ke orang miskin ni bahagia? Ada bukti. Orang miskin anak 12. Orang kaya anak 2. Siapa yang lebih bahagia? Jawablah, jawab. Atuk tahu jawapannya. Orang miskin anak 12. Anak 12, bro. Anak 12. Orang kaya anak 2. Jutawan pula tu anak 2 orang je. Miskin dia, miskin anak. Miskin anak. Makna tak bahagia. Tapi bagi orang miskin bahagia. Lepas isyak pukul 9, pukul 10 dah padam dah lampu. Jimat elektrik. Tak ada kerja lain lah. Kalau dah lampu padam apa semua, awal lagi kan. Pukul 10. Macam mana Cik Kamal? Cik Kamal. Itulah. Kehebatan orang kampung. Tidur awal. Orang kaya tidur lambat. Tidur masuk kamar awal tapi tak boleh tidur. Mata tak lelap. Tengok besok meeting.
Besok hutang bank. Oh, besok duit dia bagi tu. Duit banyak. Tak boleh tidur. Pukul 3, pukul 4 baru tidur. Nah, baru tidur. Orang kaya. Tapi orang miskin tak fikir apa dah. Dia tak perlu fikir besok aku nak makan apa. Besok tak perlu fikir. Tak ada apa. Tak ada apa. Tidur jeruk. Tidur jeruk. Kerak. Siti aja apa khabar? Assalamualaikum Ustaz dan semua sahabat-sahabat ini mati Allah. Panggil atuk. Jangan panggil Ustaz. Panggil Ustaznya soal agama nyanyi. Atuk. Ni mesti first time masuk ni. Panggil atuk. Selalu masuk dah program atuk pukul 10 pagi. 10 hingga pukul 11, 1 jam. Tazkirah duha. Tazkirah duha Siti. Solat sunat duha kena buat. Dah buat belum? Baik tu. Buat solat sunat duha. Itulah tujuan atuk buat live ni pun nak mengajak supaya rajin-rajinlah buat solat sunat duha. 2 rakaat. Kalau Siti dah selalu buat, Alhamdulillah. Review. Saja aku solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Mudah je niat dia. Boleh buat 2 rakaat? Boleh. Nak baca apa tu? Itulah soalan-soalan yang biasa ditanya. Nak baca pertama Al-Fatihah. Itu wajib dibaca. Tak baca Al-Fatihah tak boleh. Tengah kerja tu, masa rehat kejap lagi. Buat solat sunat duha. Pukul 10 nanti boleh lah. Waktu duha ni daripada pukul 7.30 hingga pukul 12.30. Jadi masa rehat pergilah buat 2 rakaat duha. Siti rugi tak buat solat sunat duha. Kerja untuk dunia, solat untuk akhirat. Kerja untuk dunia sementara, solat untuk akhirat kekal. Siti fikir sendirilah. Nak yang dunia, nak utama dunia kan kekal. Mesti nak kekal kan. Orang yang bijak berfikir seperti itu. Saja aku solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah tu amin. Amin. Itu hebat. Itulah yang dikatakan hidayah. Bila Siti masuk dalam program tu, terus atuk bercakap mengenai solat duha. Itulah hidayah. Malaikat telah menggerakkan Siti supaya masuk program tu. Dan atuk mencadangkan, berdakwah, bercerita mengenai kelebihan solat sunat duha. Boleh buat 2 rakaat. Boleh buat. Jangan kerana dunia kita kata tak boleh buat, tak sempat. Kenapa? Kerana hal dunia. Kerana kerja lah, kerana tak boleh. Bila solat mesti diutamakan. Solat first. Mesti diutamakan. Jadi itulah yang dikatakan hidayah. Tetapi tak cukup setakat itu. Tak cukup setakat Siti dengar aja. Tak cukup. Mesti kena pergi amalkan. Lepas ni pukul 10.30 masa rehat kawan-kawan. Okey tak apalah aku tak join kau pukul 10 hari ni kerana aku nak ikut nasihat atuk. Aku nak pergi solat sunat duha 2 rakaat. Bila kau solat sunat duha, itulah yang dikatakan hidayah yang sebenarnya. Sebab syaitan akan menggoda Siti. Syaitan akan terus kata, alah tak payahlah Siti. Kan solat-solat sunat ni tak buat tak dosa. Buat tak dapat pahala. Tak payahlah Siti. Syaitan cukup takut apabila hamba Allah, apabila umat Nabi Muhammad solat. Dia cukup takut. Sebab dalam solat itu bererti kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membelakangi syaitan. Syaitan takut kepada kita. Siti, insyaAllah konsisten solat sunat duha. Daripada hari ini sehinggakan akhir hayat. Jangan tinggal solat sunat duha. Penting. Buat 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh, 8 boleh, 10 boleh, 12 boleh. Ganjarannya Allahu Akbar. Ganjarannya banyak Siti, banyak. Tak payah atuk ceritalah satu persatu. Kau pergi Google pun kau akan tahu je. Banyak. Tetapi kita buat dengan lillahi ta'ala. Bila Allah bagi hidayah kepada kita, terbuka di hati kita untuk tengok atuk berbual mengenai solat sunat duha, maka kita pergi perform solat sunat duha. Alhamdulillah. Ya Allah. Doa dalam sujud akhir dalam solat sunat duha. Ya Allah, jangan jadikan solat duha aku yang mula-mula ini yang terakhir ya Allah. Ringankanlah diriku untuk aku solat kepadamu ya Allah. Jadikanlah solat sunat duha ini umpama solat sunat wajib. Umpama solat wajib kepadaku ya Allah. Supaya aku tidak tinggal lagi duha. Aku sayang duha. Allahu Akbar. Di akhirat nanti malaikat akan tanya siapa ahli duha. Siapa yang solat sunat duha, maka angkat tangan. Kita pun angkat tangan. Siti juga akan angkat tangan. Tapi yang siapa yang tak solat sunat duha, habis tak angkat tangan lah dia. Solat sunat duha, okey kau duduk tepi. Itulah. Sama juga kita di sekolah sekarang. Siapa dapat 10A, okey duduk sini. Dapat 8A, duduk sini. Dapat 7A, duduk sini. Siapa F semua, duduk sini. Macam tu lah. Di pada mahsyar nanti pun begitu juga. Siapa yang solat wajib, okey duduk sini. Solat sunat okey duduk sini. Tunggu kau nak masuk syurga. Bagi solat wajib okey, solat sunat okey, tunggu kau masuk syurga. Tapi bagi orang yang fake, kau tak solat ya, kau tak buat tu ya, kau duduk sini. Tunggu kau masuk neraka. Nauzubillah min zalik.
Kita dah tahu dah cara pengagihan, cara Maliki Yaumiddin, cara Judgment Day. Kita dah tahu dah. Soalan-soalan pun bocor. Perkara pertama yang disemak ialah solat, bocor. Tapi ada orang yang tak mau buat, tak mau solat. Nauzubillah min zalik. Tak mau solat. Kita ajak Siti, insya-Allah. Atuk bersyukur sangat dah, atuk berdoa kepada Siti. Istiqamah. Istiqamah, konsisten. Buat dua dulu tak apa. Rakaat pertama baca Al-Fatihah, kemudian baca surah Qul Huwallah pun tak apa. Kemudian rakaat kedua baca Al-Fatihah dan baca Qul Huwallah. Dan baca tahiyat akhir bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Macam-macam fadilat, murah rezeki, macam-macam fadilat solat sunat duha. Rasulullah tidak pernah tinggal solat sunat duha. Ku update day hari ini. Tema saya pagi bersama dengan Atuk hari ini ialah jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada dibakar oleh api neraka. Anak-anak adalah satu kunci untuk menuju keberhasilan dalam keluarga. Anak-anak ini adalah kunci kepada pintu keberhasilan keturunan kita. Anak-anak ini adalah pintu, kunci kepada pintu masa depan generasi kita. Itulah anak-anak. Jadi kena jaga elok anak ni. Kena jaga. Kalau anak-anak jadi rosak, maka itulah generasi kita yang akan datang. Allahu Akbar. Allah ya Akbar. Kena jaga elok anak-anak ni. Sebab anak-anak ini adalah satu sedekah. Anak-anak ini ialah tempat punca kita mendapat pahala. Anak-anak punca mendapat pahala. Doa anak-anak yang soleh, maka akan sampai kepada kedua ibu bapanya. Itu penting. Talian hayat. Jagalah anak-anak. Dan anak-anak juga mesti patuh dan setia kepada kedua ibu bapa. Ya Umi, autopilot project. Lain macam autopilot project. Mai. Sama-sama pagi hari ini bersama dengan Atuk. Anak-anak adalah kunci keberhasilan dalam keluarga. Ramai anak-anak yang ramai ibu bapa yang senang lenang sekarang kerana kejayaan anak-anaknya. Satu-satunya hal yang tidak bisa diulang. Satu-satunya hal yang sudah tidak bisa lagi diulang. Rakan kita di Indonesia nggak bisa lagi. Iaitu masa yang terbuang tanpa adanya keluarga. Orang yang tak kahwin. Memang kahwin itu sunat, tetapi itu sunnah. Sunnah. Ada orang kata, aku baik duduk seorang lah. Oi, tak baik bro. Kalau baik duduk seorang, Nabi semuanya tak kahwin lah. Semua Nabi kahwin. Kahwin. Nabi Adam tu, Allah cipta Hawa. Sebab tak baik lah duduk seorang. Tak baik, mesti berkeluarga. Mesti ada keluarga. Kahwin seronok kahwin ni. Seronok kahwin. Atau suka kahwin. Rasulullah suka kepada dua perkara. Bila sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah yang engkau paling suka di dunia ini? Paling suka. Allah paling suka. Rasulullah paling suka. Ya Rasulullah, sahabat tanya, apakah yang engkau paling suka? Satunya wanita. Yang kedua, wangi-wangian. Itu yang Rasulullah suka. Sama lah, Atuk pun suka juga. Aku suka kepada wanita, kata Rasulullah. Dan aku suka kepada wangi-wangian. Itu kata Rasulullah. Jadi kita pula tak nak kahwin. Gaji besar, tak nak kahwin. Kecuali kita jenis tak hidup. Lain lah. Tak hidup. Dan kena kahwin bro. Tak boleh rugi tak kahwin. Nak kahwin seronok. Hantar peminangan seronok. Wah, seronok. I'm very happy. Kemudian bersanding lagi jadi raja sehari. Allah buat seronoknya. Seronok. Bersanding lagi. Kemudian malam pertama. Wow. Malam pertama. Malam ke-100. Wow, ke-100. Malam ke-1000 tak ingat dah. Tak ingat dah. Macam tu lah. Macam tu lah. Seronok. Kemudian tiba-tiba dengan kata isteri kata dah mengandung. Wow. Anak yang pertama pula. Wow. Seronok anak pertama. Ini semua suasana ini tidak dirasai oleh orang yang tak kahwin. Mustahil kau dapat anak kau tak kahwin.
dapat anak. Kemudian dengar-dengar kata cucu dia cucu. Cucu dah besar dah. Cucu dah masuk universiti. Wow, hebat. Kau berapa orang cucu? Aku cucu. Aku cucu dah ada lesen kereta. Kereta. Macam tu. Seronok. Tunggu cucu kahwin dapat cicit. Ya, cicit caca. Seronok kan? Hidup ni seronok hidup ni. Jadi orang tak kahwin tak seronok. Incomplete life. Incomplete. Tak lengkap lah life dia kalau tak kahwin. Betul. Sebelum kita sambung buat bicara kita lagi, sebenarnya biasa kita membaca umul kitab Al-Fatihah dan kita niat pahalanya akan disampaikan, semoga Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW. Kena niat masing-masing baca dan niat supaya pahala sampai kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat baginda. Ya Allah, sampaikanlah pahala Al-Fatihah, surah Al-Fatihah pahalanya sampaikanlah kepada semua rasul-rasul, semua nabi-nabi, dan juga kepada kedua ibu bapa kami, kepada diri kami, isteri dan anak-anak, suami atau isteri, macam itulah, kepada ahli-ahli keluarga kami, kepada jiran-jiran kami, alhamdulillah, jazakallah khair. Tu dengan perkongsian ilmu yang bermanfaat. Amin. Terima kasih Siti, terima kasih. Semoga Allah sampaikan pahala kepada rakan-rakanku of the day, termasuk Siti dan rakan-rakan yang lain. Semoga terimalah pahala Al-Fatihah yang tu baca semua ni, ramai. Dan juga kepada muslimat, mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, sehinggalah kepada toki kita Nabi Adam AS pun kita minta Allah sampaikan pahala Al-Fatihah kepada baginda Nabi Adam AS. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Tenangnya, rasa ketenangan yang tidak terhingga selepas baca Al-Fatihah. Amalkan baca Al-Fatihah. Sedangkan Allah mewajibkan baca Al-Fatihah 17 kali satu hari. Iaitu kita baca dalam solat. Di luar solat, bacalah banyak-banyak Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Jangan kemudian saya tak hafal Al-Fatihah tu. Tak boleh. Kalau kau tak hafal, kau tak solat. Tak boleh. Sebab Al-Fatihah itu wajib. Surah wajib. Kalau tak ingat sebuah Al-Quran semua pun tak apalah, asalkan kau hafal Al-Fatihah. Rugi kau tak hafal Al-Fatihah. Berarti kau tak solat, bro. Tak solat. Jadi amalkan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ini dia ada elemen doa dalam tu. Doa. Dia ada doa kita kepada Allah. Doa kita kepada Allah. Dan dia ada mentauhidkan Allah. Malik yaumiddin. Dialah yang memiliki hari pembalasan. Malik yaumiddin. Itu mentauhidkan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dialah Tuhan yang menguasai sekalian alam. Bukan dunia saja. Bukan negeri Perak je, bukan Kelantan je. Allah kuasai alam semesta. Jupiter, bulan, bintang, semua dikuasai oleh Allah. Bumi kecil sangat, bro. Bumi kecil sangat, bro. Malaikat Jibril hembus, macam tu hancur bumi. Hancur bumi. Itu yang penting. Itu yang penting kepada kita. Jadi dalam Al-Fatihah itu banyak kelebihan-kelebihan yang perlu kita amalkan. Kau ada day hari ini. Saya macam pagi bersama dengan Tok. Tak peduli di mana pun kita berada, keluarga tetap selalu mendoakan untuk kebaikan kita agar kita dijauhi dari keburukan. Itulah ikhlasnya keluarga. Anak-anak akan mendoakan supaya ibu bapa selamat. Ibu bapa selalu mendoakan anak-anak supaya selamat. Allahu akbar. Isteri selalu mendoakan suami supaya selamat. Allahu akbar. Suami selalu mendoakan isteri dan anak-anak selamat. Allahu akbar. Itulah murninya institusi keluarga. Sebab itu kita kena jaga diri kita dan ahli keluarga kita daripada dibakar oleh api neraka. Kalau ada salah hal terpenting yang kita miliki,
Kalau ada salah hal terpenting yang kita miliki, maka yang tak akan pernah berubah dan selalu ada ketika diperlukan. Itulah keluarga kita. Itulah. Perindu Rasulullah, amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Moga sehat selalu, amin. Terima kasih. Kembalikan juga doa itu kepada perindu Rasulullah dan kepada rakan-rakan lain. Quote of the day. Bersama dengan Tok hari ini, sema-sema pagi, jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Ini warning. Warning daripada Allah. Jaga. Dia tidak suruh jaga daripada miskin. Tidak. Dia tak suruh jaga dari miskin. Tidak. Kau tak kaya pun tak apa. Jangan gelojoh. Nak suruh anak jadi jutawan, kaya, PhD dan sebagainya. Jangan. Jangan gelojoh. Tetapi mestilah mendidik anak kita menjadi anak yang beriman. Tak tinggal solat. Baca Al-Quran. Tahfiz. Allahu Akbar. Orang tahfiz. Bagi orang tahfiz menghafal Al-Quran, pilihlah pintu syurga mana dia dah masuk. Anak-anak tahfiz dalam syurga nanti, bila anak tahfiz ni masuk syurga, dia melihat ada keluarganya ataupun ada ibu bapanya yang tak masuk syurga. Kalau tak masuk syurga, masuk mana? Neraka lah. Masuk neraka. Dia mohon kepada Allah, ya Allah, aku nak jumpa ibu bapaku dalam neraka. Orang dalam syurga boleh pergi jumpa orang dalam neraka, boleh. Tapi orang dalam neraka tak boleh masuk syurga. Maka dia pergi cari bapanya. Cari ibunya. Cari adik-beradiknya. Cari bro. Cari. Oh, itu dia. Kenapa kau masuk neraka bang? Aku masuk neraka kerana aku tak solat. Na'udzubillah min zalik. Ya Allah, ampunlah dosa abangku ya Allah. Aku nak ya Allah, apa dah bawalah. Aku nak bawa dia ke syurga di tempatku. Boleh tarik. Boleh. Tahfiz. Anak yang sebab itulah satu keluarga sekurang-kurang ada seorang anak tahfiz. Itu hebat. Sebab dia akan menarik semua keluarga untuk masuk syurga. Jangan bangga ada PhD. Tak boleh tarik masuk syurga, tak boleh. Jangan bangga jutawan. Jangan bangga anak jadi datuk pengarah tu. Tu semua tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Allah tak melihat itu semua. Tak melihat. Itu semua gantung di batu niasan kubur semua. Tan Sri ke apa ke. Allah tak melihat. Tapi Allah melihat tahfiz. Allah melihat tahfiz. Anak-anak yang hafal Al-Quran. Itu yang Allah melihat. Yang paling agung. Paling tinggi. Itulah tahfiz. Tahfiz. Beruntunglah sesiapa yang anak tahfiz. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sejuk perut ibu mengandung. Ya, bila anaknya itu tahfiz. Tahfiz. Kita ramai yang tersasar. Tekankan kepada dunia. Tak nak hantar anak sekolah Arab, tak nak hantar anak baca ustaz baca Al-Quran, tak nak. Itu tak nak, itu tak nak. Kemudian bangga dengan anak 20A, 100A, itu semua tak boleh pakai bro. Tak boleh pakai. Atuk ni macam anti je. Bukan anti, kau tidak fokus. 20A tak salah, tapi tak solat itu salah. 20A tak salah, tak boleh baca Quran itu salah. Salah. Itu yang salah. Salah tu salah berat. Bukan fail je, berat dibakar oleh api neraka. Dibakar bro, dibakar. Jangan risaulah kalau anak tak masuk MRSM ke, tak masuk universiti ke. Don't worry. Itu semua dunia. Di dunia je ada Perdana Menteri Agung, ada ketua pengarah, ada kerani kanan, ada jaga, ada tukang kebun. Dunia je. Dalam syurga tak ada. Dalam syurga tak ada. Engkau masuk syurga Tan Sri ya? Tak ada. Tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Allah tak guna semua tu. Itu adalah justifikasi yang diguna di dunia. Yang tak kekal sementara. Di syurga, kalau syurga. Tahap pertama tak kena. Kalau 70 bidadari, semua boleh 70. Kalau kau dunia tukang kebun, kau masuk syurga, kau dapat 7 bidadari. Kalau di dunia engkau guru besar, tapi kau menasuk neraka, kau dibakar dalam api neraka. Ya, guru besar pun kena bakar. Bakar kalau rasuah. Bakar kalau kau makan duit sekolah. Contoh ya. Jangan viral pula. Jangan viral. Rakan-rakan kita di Indonesia, apa khabar semua? Rakan-rakan di Thailand. Wah, Thailand, sawadikap. Oh, Thailand barang murah. Seronok makanan murah Thailand. Apa khabar Thailand? Kerana sudi menjenguk atuk. Apa khabar Singapura? Singapura Mali. Oh, Ipoh Mali bro. Ipoh Mali. Apa khabar Jakarta? Bandung. Wah, Bandung seronok. Brastagi. Oh, Brastagi. Wah, seronok. Danau Toba, Medan, cantik. Aceh, Serambi Mekah. Aceh. Sulawesi.
Rakan-rakan kita dari Bangladesh. Orang Bangladesh sekarang sudah boleh cakap Melayu. Cakap Melayu. Dah kahwin dengan wanita Melayu. Cakap Melayu. 20 tahun bekerja di Malaysia. Bangladesh apa khabar? India, dia duk jual apa ni, nasi mamak, restoran mamak. India apa khabar? Tapi roti canai tak ada di India. Di Malaysia aja ada di India. Ada roti canai. Di India tak ada roti canai. Walaupun India pandai buat roti canai, entah macam mana boleh tak ada. Sama-sama pagi hari ini rakan-rakan dari Indonesia, rakan-rakan dari Malaysia, semoga sihat-sihat semua dan masih lagi berlibur. Masih lagi berlibur dengan Aidilfitri. Aidilfitri bro. Aidilfitri. Frozen food. Ya, frozen food. Seronok tu dengar. Frozen food. Ada frozen food burung puyuh tak? Burung puyuh. That's my favorite. My favorite. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Frozen food burung puyuh. Atuk suka makan burung puyuh. Frozen food burung puyuh. Dia ada 20 ekor. Berapa dah harga? Lupa dah. Wah, beli 20 ekor tu. Sumbatkan sambal ke apa ke. Kemudian goreng biar rangup. Wow, seronok makan dengan tulang-tulangnya sekali. Burung puyuh. Frozen. Terima kasih kerana sudi mendengar atuk. Sama-sama hari ini. Tajuk kita hari ini, jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada dibakar oleh api neraka. Allah tak kata jagalah dirimu dan anak-anakmu supaya tidak gagal dalam peperiksaan. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tak ada frozen burung puyuh tu. Saya buat semua kuih-kuih sejuk beku. Wow. Frozen untuk kuih-kuih lah. Kuih-kuih frozen juga. Ada juga kalau kedai-kedai dekat rumah atuk ni, frozen dia daging semua ada. Semua ada. Ni frozen kuih-kuih. Wah, seronok tu makan frozen kuih-kuih. Kuih-kuih frozen. Akak naik bak, teri mani, non dia. Non dia akak naik bak teri mani non dia gelembung boya. Gelembung boya. Wow, banyak tu. Tai itik, Allahu akbar. Tai itik. Tai itik. Makanan Kelantan nama pelik-pelik. Tak kira gelembung boya, tai itik, tai itik, badak perendam. Badak perendam itulah kuih-kuih Kelantan. Kalau pelancong mari nak cerita ke pelancong pun susah juga. Dia tunjuk-tunjuk ni apa ni? Dakwis tai itik. Ketawa dia. Engkau orang Melayu ni makan tai itik ke? Tai itik. Itu nama je, nama. Tukarlah nama. Tak naklah pakai tai itik ni. Tukar nama lain. Nama lain. Sema-sema pagi bersama dengan tu. Syurga yang nyata. Syurga yang nyata. Yang bisa kita rasakan adalah rumah yang dipenuhi dengan kehangatan dari keluarga kita. Setiap keluarga punya cinta dan cerita. Setiap keluarga ada cinta dan cerita. Ya, cerita dah. Tapi sedap tu tu. Kuih tai itik. Wah, sedap. Kuih tai itik. Tai itik dengan buah tanjung. Dia sekali tu Siti. Tai itik dengan dia buat dengan telur putih. Buah tanjung dia buat telur merah kan. Belilah sekarang RM10 sikit je. Allah, nenek kau buat lagi sedap. Setiap keluarga punya cinta dan cerita kerana keluarga adalah anugerah yang akan bertahan selama-lamanya. Keluarga itu ada cinta dan cerita sebab keluarga lah yang akan bertahan dunia dan akhirat. Kalau kita dah kahwin, dia menjadi suami kita atau isteri kita sampai ke akhirat. Kalau dua-dua masuk syurga, bidadari yang paling cantik itulah isteri kita. Bidadara yang paling handsome itulah suami kita. Ya, frozen. Boleh kerak kaki, makan kuih, tai itik, buah tanjung tu. Boleh kerak kaki. Buah tanjung. Tapi jauh tu nama tu, tai itik dengan buah tanjung duduk sekali tu. Tai itik dengan buah tanjung boleh duduk sekali. Keluarga seperti cabang di pohon. Keluarga ni umpama seperti cabang-cabang di pohon. Kita semua tumbuh ke arah yang berbeza. Sepohon tumbuh ke arah yang berbeza. Itulah anak-anak kita. Namun akar kita tetap satu. Namun akar kita adalah tetap satu di jaringan dan disumbangkan melalui batang pokok dan hasilnya disumbang kepada cabang-cabang. Itulah analogi cantik. Keluarga itu seumpama sepohon. Pohon di mana keberhasilan daripada akar dibawa melalui batang. Dibawa rezeki-rezeki itu dibawa melalui ibu dan bapa, batang. Kemudian disalur kepada cabang-cabang, anak-anak cucu sebagai berbuah. Pokok yang berbuah, cucu yang berhasil, anak yang berhasil.
Itulah rezeki. Rezeki. Ada buah yang gugur dengan sendiri. Itu rezeki gugur. Ada buah yang terpaksa kena petik. Itu rezeki petik. Ada buah yang terpaksa kena pekong. Baik boleh. Ada juga. Itu rezeki pekong. Rezeki pekong. Sema-sema pagi hari ini bersama dengan Atok. Banyak lagi kita nak buat bicara. Keluarga adalah ikatan jiwa yang penuh kasih sayang. Saling mempercayai dan saling memahami. Memahami itu penting. You must understand what I mean. Kau kena faham apa maksud. Paksa orang suruh faham apa dia kata. Dah dari cakap tu betul apa. Macam mana orang nak faham. Contoh, begitulah. Bisa membuat keluarga bahagia adalah salah satu momen paling membahagiakan dalam hidup ini. Kita membuat keluarga bahagia. Suami yang baik ialah suami yang baik kepada isterinya. Lelaki yang baik ialah lelaki yang baik kepada keluarganya. Dah jelas dah tu. Dah jelas. Itu kata Rasulullah semua. Saat beban berat, janganlah putus asa. Bila ada beban dalam keluarga, jangan putus asa. Tuhan memberikan kita keluarga agar berusaha demi mereka. Ada masalah keluarga, jangan sedih. Jangan, solusinya ada pada Allah. Sebab Allah yang memberi kita keluarga. Sebab anak itu rezeki. Rezeki. Anak itu rezeki. Memberi keluarga kepada kita. Dan Allah sudah menyediakan rezeki untuk mereka. Berusahalah. Jadi jangan cepat putus asa. Jangan cepat putus asa. Berusaha terus. Berusaha terus. Kerana solusinya ada pada Allah SWT. Tidak ada benda yang tak boleh diselesaikan oleh Allah SWT. Tidak ada. Tidak ada. Semuanya permasalahan boleh diselesaikan oleh Allah dengan syarat kau kena menghadapnya. Kau kena solat. Kalau nak keluarga bahagia, solat. Kalau nak kaya, solat. Kalau kau nak sihat, solat. Kalau kena nak rajin solat, kena solat juga. Solat juga. Nak pandai baca Quran, solat. Solat. Nak hindar daripada orang caci maki kau, solat. Nak naik pangkat, solat. Nak hidup bahagia, aman damai, solat. Nak orang hormati kau, solat. Semua solat. Semua solat. Solat ni adalah paksi, backbone, paksi kepada sebuah kehidupan. Jadi solat. Jadi bagi orang yang tak solat, berarti dia menghancurkan semuanya. Dia menghancur kebahagiaan, dia menghancur kesihatan, dia menghancurkan harta, dia menghancurkan hubungan silaturahim, dia menghancurkan segala-galanya. Dia menghancurkan hubungan dia dengan Allah SWT, dan dia menuju kepada neraka. Na'udzubillah misalnya. Sebab itu, solat itu adalah pilar, tiang, pokok utama. Kalau kau nak marah kepada buah, kau tebang pokok, maka bukan buah saja tak dapat, dengan pokok-pokok pun mati. Jadi jaga solat. Jaga solat. Liburan istimewa sungguhnya berada dalam kahangan keluarga. Liburan yang terbaik, kemuncak kepada liburan itu ada dalam keluarga kita. Kenapa pergi cari tempat lain? In your family. Everything. You have everything in your family. Jangan membelakangi keluarga. Allahu Akbar. Happy. Happy dengan anak-anak, perangai anak-anak. Jangan buat sedih juga. Jangan buat melentir tu pasal. Itu yang penting. Jadi apa yang penting adalah kita berusaha supaya kita menjaga diri kita dan keluarga kita supaya tidak dibakar oleh api neraka. Ya Allah, jagalah diriku, jagalah diri semua ahli keluargaku supaya tidak dibakar oleh neraka. Ya Allah, kami tidak mampu untuk menjaga diri kami dan ahli keluarga kami, supaya tidak dibakar oleh api neraka. Ya Allah, jagalah. Sesungguhnya kami mohon ya Allah pertolonganmu supaya diri kami dan anak-anak kami, keluarga kami tidak dibakar oleh api neraka. Kami serahkan kembali kepadamu ya Allah. Kami mohon pertolongan. Kami ini insan-insan yang kerdil. Kami ini adalah orang-orang yang jahil. Kami ini adalah orang yang serba kekurangan. Solat kami tidak khusyuk, banyak masalah. Terimalah solat kami walaupun tidak khusyuk. Ibadat kami yang lain pun tidak khusyuk. Puasa kami pun tidak sempurna. Janganlah kau tolak ibadat-ibadat kami ya Allah. Kalau kau tolak semua ini, macam mana kami nak membolehkan kami masuk syurga ya Allah? Terimalah walaupun tidak sempurna. Ya Allah, ampunlah dosa kami. Ya Allah, engkau mohon. Engkaulah yang maha mengetahui, maha memberi ampun, maha pengasih dan penyayang. Abdillah, kami ini adalah hamba-Mu ya Allah. Ampunlah dosa kami, bersihkan kami. Ya Allah, akhirilah perkataan terakhir dalam hidup kami dengan lafaz La ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah lafaz terakhir yang kami pohon, sehingga kami pergi menemuimu ya Allah. Sungguhnya kami rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ada cara untuk kami bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah kecuali dengan redha-Mu ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.